Okey. Okey, murid-murid, untuk mula sekali kita akan yang pertamanya kita akan pergi pada muka surat 151. Okey, kita akan buat muka surat 151. Okey, nampak tak cikgu punya skrin? Nampak. Nampak? Okey. Okey. Surat 151, kita masuk dah unit 20. Selamatkan alam kita. Untuk surat 151, kita ada kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Pasal sebagai ulangan ya, pasal lestari. Okey. Ni semasa aktiviti kelab lestari alam, Cikgu Zakwan menerangkan cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Okey. Ada cara-cara untuk menjaga, ada poster. Dalam poster ni dia ada cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Jadi kamu kena baca dan kamu kena faham apakah yang terkandung dalam poster tersebut. Okey, dia ada tiga perkara utama yang terkandung dalam poster tersebut, iaitu perkara ataupun aktiviti yang tak sepatutnya berlaku, tak patutnya kita buat di pasar basah, dan juga apa perkara yang sepatutnya kita buat di pasar basah, dan juga aktiviti pengkomposan. Pengkomposan ni arti buang sampah lah, bagi sisa makanan, apa yang perlu dibuat. Dan pertama sekali, ada dua kat sini aktiviti yang tak sepatutnya dilaksanakan. Apa dia? Pertamanya apa dia? Tidak menjalankan aktiviti penyelembihan. Tidak menjalankan aktiviti penyembelihan. Sembelih lah. Kenapa? Pasal basah tak perlulah aktiviti sembelihan, macam nak dia ada kalau macam nak daging, nak sembelih ayam, sembelih daging, dia ada tempat-tempat tertentu yang untuk buat penyembelihan pada masa tertentu dan tempat tertentu. Bukan waktu itulah. Jadi yang kedua tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Yang ni yang kedua. Okay. Tidak apa? Ya. Cikgu punya ni. Tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Okey, itu dua perkara yang tak sepatutnya kita buat untuk menjaga kebersihan. Jadi, lepas tu pula ada dua perkara yang kita sepatutnya buat untuk menjaga kebersihan. Okey, Koyum, apakah perkara dia? Yang pertama. Mak Koyum? Koyum. Mana Koyum ni? Mana Koyum? Tak ada Koyum? Apa dia? Ataupun Dennis Kusyari lah. Apakah dua perkara yang sepatutnya kita kita buat untuk menjaga kebersihan pasar basah? Gunakan beg mesra alam. Okey, lagi bagus. Lagi satu. Asingkan sisa-sisa buangan. Ya, asingkan sisa-sisa buangan. Okey, ni dua perkara yang perlu kita buat. Okey, yang ketiganya dia ada pergi poster bagaimanakah aktiviti pengkomposan. Maknanya pengkomposan ni dia maknanya jadikan sisa-sisa makanan tu jadi baja. Baja kompos dipanggil. Tu arti pengkomposan ni, dia jadikan baja. Okey, sisa-sisa makanan dikumpulkan macam kamu kat rumah lah. Sisa makanan masukkan dalam tong sampah. Tong sampah akan dibawa oleh lori sampah lah. Lori sampah akan angkut dan bawa ke kilang pemprosesan. Diproses mula balik sisa makanan tu untuk dijadikan baja. Itulah dia dipanggil aktiviti pengkomposan. Itu kita panggil dia baja kompos ataupun baja organik. Jadi sisa makanan kamu tu
kita boleh jadikan dia sebagai baja. Kamu pun sebenarnya boleh jadikan sendiri buat kat rumah. Boleh sisa makanan tu jadikan sebagai baja untuk tanaman kamu. Okay, ini adalah ada cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah mengikut poster ni lah. Pada maklumat ni, di bawah kita akan ada persoalan berdasarkan dialog tersebut. Okay, kat sini ada 3 orang murid. Yang tu satu nama Sofia, satu lagi Afifi. Sofia ni perempuan lah. Itu satu lagi Afifi. Yang ni Afifi. Sebelah kanan Sofia tu Afifi. Sebelah kiri tu seorang lagi murid yang lain yang tak ada nama lah. Baik. Jadi kat modul tu cikgu semalam tu cikgu dah nyatakan aktivitinya iaitu berikan jawapan berdasarkan persoalan mengikut dialog ni. Okey, kita pergi pada Afikah. Afikah, cuba jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama apa dia? Apakah cara Sofia, mengapakah peniaga tidak dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah? Lepas tu, para peniaga dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah bagi mengelakkan pencemaran sungai. Kan, itu jawapan yang beri kan? Disambung lagi. Apakah cara lain untuk menjaga kebersihan di pasar basah? Okey, Afikah, beri jawapan. Cara lain untuk menjaga kebersihan di pasar basah ialah menggunakan beg mesra alam dan asingkan sisa-sisa buangan. Okey, betul. Bagus. Tahniah. Itulah salah satu daripada jawapannya. Okey. Cara untuk menjaga kebersihan jawapannya. Selain daripada tu, kita boleh juga menyatakan bahawa kita tidak perlu membuanglah sisa makanan dan sampah merata-rata pun juga merupakan satu aktiviti satu cara untuk menjaga kebersihan. Gunakan beg dan juga tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Baik, bagus. Okey, tahniah pada Afikah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya dia kata, Afifi, bolehkah kamu terangkan proses pengkomposan sisa makanan kepada kami semua? Okey, yang ini cikgu beri kepada Idahina. Tu jawab. Sisa makanan dikumpulkan ke tong sampah lalu diangkut ke kilang pemprosesan dan dijadikan baja organik. Okey, boleh dah tu, boleh terimalah tu. Bagus. Okey, kita boleh jelaskanlah ataupun kamu boleh buat 2 ayat pun boleh. Okey, aku terangkan proses. Okey, boleh kamu terangkan? Okey. Proses aktiviti pengkosan adalah seperti yang pertamanya sisa makanan itu perlulah dikumpulkan dalam tong sampah. Seterusnya kita boleh buat begitu juga. Boleh panjang ayat tu tak apa. Tapi satu ayat perenggam, satu ayat pun tidak masalah. Okey, bagus. Jadi itu mengenai muka surat 151. Ada apa soalan tak murid semua? Ada apa soalan tak? Yang lain? Okey, faham yang lain ya? Okey. Okey, jelas itu. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu lah untuk di WhatsApp. Baik, kita pergi kepada muka surat 152. Iaitu muka surat 152 iaitu membaca jom kita kumpul dan tukar. Afifi dan Azrul tertarik akan berita kempen jom kita kumpul dan tukar. Afifi juga ingin menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak dalam kempen itu. Ini mengenai kempen kita kumpul dan tukar. Okey, kita pergi pada Daniel. Cuba baca 2 perenggan tu Daniel. Daniel ada Daniel? Tadi ada Daniel kan? Daniel? Okey, sila. Yang mana ni? Yang jom kita kumpul dan tukar. Muka surat 152. Ada yang cikgu beri ni. Yang ni. 152.
Dulu. Lah, tak buka lagi tadi. Dah. Baca Putrajaya tu. Ya, sila. Putrajaya 28 Julai. Pihak Jabatan Alam Sekitar akan menganjurkan kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar. Kempen ini akan berlangsung selama seminggu bermula hari ini. Orang ramai diundang untuk hadir bagi menyokong dan memeriahkan kempen tersebut. Menurut pengurus kempen, Encik Marzuki Mohamad, kempen ini adalah untuk mengelakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Seterusnya, program ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat tentang Okey, terus segera tak okey. Cikgu telefon ya. kepentingan melestarikan Dulu, ha? program seperti ini Ada surat apa? Ada email ni. Saya cuba boleh. keluarga untuk Okey, dah. aktiviti Saya tahu boleh kemudian. Dia email ya. Okey. sepanjang program berlangsung. Okey, cukup itu. Okey, kita pergi pada pertama sekali dua perenggan ni. Kita tengok dua perenggan ni adalah mengenai petikan ni, maklumat program ni adalah dia kata macam berita lah. Kita kan satu pihak kita akan mengadakan kempen. Jadi kempen ni apa dia? Apa penting dia? Untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kitab semula dan juga memberikan kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat tentang alam sekitar lah, melestarikan alam. Okey, baik. Kita pergi pada siapa lagi ni? Baca perenggan berikutnya. Siapa nak cuba? Nama ni yang atas nama Nur Latifah Hansal mah? Hafiz. Ha? Saya. Azra Hafiz. Sila. Program Kumpul dan Tukar Barangan Kita semula merupakan program pengumpulan barang dengan kita semula dengan tawaran tebus barangan eksklusif. Para pengunjung boleh membawa barangan kita semula ke kios penembusan yang disediakan. Sehubungan dengan itu, barangan kita semula seperti surat khabar, majalah, botol plastik, kertas, logam atau besi, kotak dan aluminium akan ditimbang. Kemudian barangan tersebut akan dinilai untuk penembusan cendera mata eksklusif seperti kemeja, tee, beg, topi dan kasut. Peserta perlu diingatkan bahawa tiada urusan tunai dijalankan. Dengan inisiatif ini, pengunjung dapat menzahirkan perasaan cinta akan alam dengan aktiviti yang berkonsepkan keseronokan. Okey, bagus. Itu adalah mengenai perenggan berikutnya mengenai program kumpul dan tukar barangan kita semula. Daripada perenggan banyak-banyak ni nampak dia beri dalam bentuk gambar. Apa ni gambar ya? Itu gambar. Ni ada gambar ni. Nampak ni gambar ni telah menjelaskan tentang perenggan ni iaitu kumpul barang-barang. Lepas tu dia akan buat kita semula. Dia akan tebus timbang. Dia akan pergi pada penebusan. Timbang dia akan tebus dengan barang lain. Dia nilai dan tebus dengan cenderamata. Ada dapat cenderamata. Eksklusif seperti Mujeti. Inilah. Okay, jadi kat sini adalah satu program yang diberi nama Kumpul, Tukar Barang dan Kitab Semula. Okey, barang ni dia bertebus. Kita kumpul barang-barang yang boleh kita semula. Timbang dan akan nilai, dia akan diberi hadiah lah, kata macam itulah. Diberi tebus dengan hadiah tertentu, barangan tertentu. Seperti cenderamata lah, eksklusif. Dapat kasut ke, bagus dapat kasut ni. Kenapa sebab ni? Supaya menggalakkan kita semua ni membuat kitab semula. Baik.
Daripada maklumat yang dah ada ni, kita pergi pada muka surat 153. Okey. Okey, selepas membaca maklumat program, APP dia mengarang sebuah sajak bagi pertandingan tu nanti. Dia ada maklumat program ni. Sebenarnya dia nak buat pertandingan dalam sajak dalam kempen tersebut. Jadi apakah sajak dia buat? Ni sajak je. Okey, mari kita sama-sama dengar sajak yang diberi ini. Dia bertajuk Seruan Alam. Okey? Dengar sajak ya. Sajak bertajuk Seruan Alam. Ayo kawanku, kita saling membantu lestarikan alam kita agar alam kekal ceria. Ayo ibu, kita kitar semula, buangan dapur kita olah menjadi kukus untuk bajai tanaman. Ayo jiran tetangga, bersama kita kumpulkan kertas, plastik juga logam. Boleh dikitar semula, boleh juga digunakan semula. Ayo masyarakat, tunjukkan keazaman, buktikan keupayaan mampu kita lakukan demi alam semesta. Okey, dengar? Sajak bertajuk Seruan. Dengar tadi? Boleh semua dengar tak? Dengar? Baik. Dengar. Bagus. Itulah contoh bagaimana kita mendefinisikan sajak seruan alam. Ni contoh. Sebenarnya itu bukan nak ceritakan cara pembentangan tersebut. Tapi kita lebih kepada apa yang terkandung dalam sajak tersebut. Okey? Tapi sebelum tu kalau ada siapa sini nak cuba mendefinisikan sajak ni, silakan. Mengikut intonasi tadi. Apa cuba? Mia Payung, cuba. Sila. Payung, nak cuba Payung? Buka mic tadi. Tak erti. Tak kerti? Nanti boleh cuba berdasarkan contoh tadi. Tapi kita bukan nak dengan itu, kita tengok kepada apakah isi kandungan sajak tu tadi. Berdasarkan petikan tadi dan juga seruan alam tadi ya. Dia berikan tajuk sajak yang bertajuk seruan alam. Okey, daripada dua maklumat ni, kamu lagi membuatkan satu peta bulatan. Ni latihan kamu ni. Membuatkan peta bulatan. Okey. Orang ramai dia dalam modul yang cikgu beri itu pun cikgu dah tunjukkan supaya buat peta bulatan macam ni. Okey. Jadi apakah maklumat yang perlu ada dalam peta bulatan? Yang pertama sekali, depan ni tajuk dia punya maklumat utama dia, iaitu apa dia? Kempen Jom Kitar Semula. Okey, yang pertama sekali kempen Jom Kitar Semula. Inilah. Ni kempen Jom Kitar Semula. Okey, ni maklumat yang cikgu ni. Okey. Cikgu guna pen lah. Kempen Jom Kita Semula. Ni ya. Ini yang pertama sekali ni. Maklumat di tengah-tengah ni. Lepas tu kita ada bulatan yang berikutnya adalah apakah kempen tersebut. Dia beri contoh dah. Yang pertama sekali kita boleh tengok mengikut perenggan. Okey, mengikut perenggan. Kita tengok pada rujukan tadi. Kan, rujukan petikan tadi. Petikan yang muka surat 152 tadi. Kan, yang pertama sekali kita ikut perenggan.
Bawah terlebih lah. Okey. Yang sama sekali ni, ni perenggan. Perenggan pertama dia kata orang ramai diundang hadir. Itu kata kuncinya. Lepas tu kita ada perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan yang keempat. Jadi inilah yang sebenarnya yang kamu perlu tulis dalam peta bulatan ini. Perenggan pertama, orang ramai diundang untuk hadir. Okey. Lepas tu perenggan yang kedua, okey. Perenggan kedua ni nak tulis apa? Siapa nak cuba jawab? Apa yang tulis? Dennis Kusyari. Agak-agak kamu apa yang perlu tulis? Perenggan yang kedua. Yang kedua yang ni. Yang ni nombor 2 ni. Nak tulis apa? Kat sini. Dennis ada kan? Agak-agak kamu apa? Okey. Agak apa? Agak apakah apa cikgu sebut tadi dah? Cikgu Doras tadi dah. Apa benda kata kunci utama yang perenggan tersebut? Apa dia? Ha? Dennis? Tak boleh? Apa dia? Okey. Siapa bantu kawan? Sam, siapa nama? Yang Sam tu nama dia? Nama kat sini Sam terus. Nama dia apa? Yang ni ke siapa tadi? Yang Sam tadi. Okey. Okey, jawab. Oh ni, siapa nama? Dennis. Apa? Okey. Okey, cikgu beri contoh yang kedua, yang nombor 2 Okey. Nombor 2 kamu boleh katakan tujuan kempen tersebut. Yang pertama sekali, orang ramai diundang untuk hadir kempen tersebut. Yang kedua, tengok pada maklumat Tengok pada maklumat ni. Butek ni. Yang kedua ni kita boleh tengok. Yang kedua tengok. Okey, pertama sekali kata undang hadir contoh. Yang kedua ni, apakah objektif kempen tersebut? Kempen tersebut kita boleh letak menggalakkan masyarakat mengamalkan kitab semula. Ataupun memberi kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat tentang kepentingan melestarikan alam. Salah satu boleh tulis. Okey, itu masuk perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang ketiga, tulislah perenggan kedua ni, tulislah dalam ni. Tulis kat sini. Tulis kat sini yang kedua. Okey, yang ketiga tulis. Apa dia yang ketiga? Adalah mengenai program pengumpulan barangan kitar semula dengan tawaran tebus barangan eksklusif. Maknanya program pengumpulan barangan kitar semula. Nombor 3. Nombor 4 pula, jenis-jenis barangan kitar semula. Okey. Jenis-jenis barangan kitar semula. Itu adalah yang keempat dalam sini. Maklumat yang keempat, apa dia? Jenis-jenis barangan kitar semula. Seperti apa? Kita tulis je, jenis-jenis barangan kitar semula.
Okey. Apa nama? Yang seterusnya, jenis-jenis barangan kitab semula dan juga barang penebusan cenderamata eksklusif. Apakah penebusan cenderamata eksklusif? Okey, itu yang keempat. Yang kelima, yang seterusnya adalah di luar-luar ni, yang warna kuning ni. Mana luar pada bulatan ni. Ini adalah maklumat tambahan yang lain mengenai kempen tersebut. Contoh dia tak ada surat khabar. Kenapa tak surat khabar? Surat khabar ni adalah contoh iklan itu dibuat di mana. Iklan ni buat di mana? Dalam bentuk berita, dalam bentuk surat khabar. Kan? Kita boleh buat kempen ni. Dan kempen ni, kita hebahan kempen ni boleh apa? Pertama sekali, kita buat dalam bentuk surat khabar, hebahan kempen. Cakaplah berita tadi lah. Yang apa, warta. Kita boleh buat dalam bentuk poster. Poster ni mana? Poster. Lagi, kita buat dalam bentuk puisi. Puisi ni mana kita buat puisi. Lagi apa lagi? Kamu boleh tambah lagi. Bentuk sajak. Puisi, poster, sajak. Tulis kat sini. Sajak. Lagi apa lagi? Iklan. Tulis kat sini. Iklan, poster ke iklan ke. Apa nama. Apakah kempen-kempen lain yang boleh mengenai kita semula ni? Kita boleh buat aktiviti, gotong royong, kita boleh buat hebahan di masjid, surau, contoh. Okey, itu adalah mengenai peta bulatan tersebut. Jadi nanti kamu buat kat rumah ya. Siapkan kat rumah peta bulatan tu. Kalau tak muat dalam modul tu, tulis dalam buku pemahaman. Buku penulisan pemahaman. Dan seterusnya, kamu buat satu rumusan. Buatlah satu rumusan. Daripada kempen daripada maklumat mengenai kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar. Apakah rumusan yang boleh kita buat daripada kempen ni? Pertama sekali, kita buat apa tu? Pengenalan. Okey. Kita boleh buat apa? Peneluan dia. Kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar ini telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Okey. Pertama. Kedua, soalnya objektif kempen ini rumusan lah. Kalau kita ada apa, ikutlah. Seterusnya, selain itu, kan. Lepas tu akhirnya. Akhirnya. Okey. Jadi ini rumusan buat ikut format yang cikgu beri itu. Cikgu tak perlulah panjang format tu. Format tu ada dalam buku penulisan kamu, boleh tengok. Okey, faham tak ni? Mana rumusan ni? Faham tak rumusan? Faham. Okey. Cuba Dia dalam 80 patah-patahan je. Tak banyak. Okey, mana ada 5-6 ayat saja. Okey, buat daripada kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar. Okey? Okey, itu yang berikutnya lah. Okay, jadi buatlah rumusan berdasarkan maklumat kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar ini. Maklumat ni boleh tengok dalam buku buku teks kamu ni, dalam petikan maklumat program dan juga dalam sajak yang telah dikarang tersebut pun ada juga maklumat tersebut. Jadi kamu buat rumusan. Pertama sekali korang perenggan tu, pertama sekali peneluan, lepas tu kita punya 4 isi penting, lepas tu penutup. Dalam 4 isi penting tu kita buatlah. Kita seterusnya ke apa maklumat berikutnya apa. Dan juga last sekali penutup dia ikutlah buku ni. Apa nama dalam buku ni program ini diharapkan dapat menzahirkan peran cinta kepada alam sekitar dengan aktiviti yang berkonsepkan keseronokan. Ini contohlah penutup dia. Dalam buku teks tu ada, boleh tengok. Okey, jelas ya. Jadi buat kat rumah, rumusan ikutlah format yang dah ada cikgu tunjuk sebelum ni dalam buku. Ini dalam buku
lisan. Rumusan dalam buku penulisan. Baik? Faham? Okey. Okey, habis yang tu. Ada soalan tak? Muka surat 1/3 ni? Ada. Tak ada. Okey, akhir sekali kita pergi kepada menulis. Menulis surat kepada guru besar, menuliskan surat ni. Penulis surat lah. Kepada guru besar lah. Okey. Contoh ni, wah kalau kita sudah ada tong buang database ini banyak mana aktiviti lah. Kita ada aktiviti tu, aktiviti tong tu, kita buat. Jadi kita buat kad ucapan. Kad ucapan tahniah kepada guru besar atas usaha ini. Okey. Jadi, tapi sebenarnya kita nak buat kad ucapan ni dia beri dah. Ayat dia kita suruh buat apa? Kita suruh buat menulis perenggan berdasarkan ucapan dalam bentuk tulisan berangkai. Mana kata tulisan berangkai? Inilah dia tulisan berangkai ni. Inilah tulisan berangkai. Ni ya. Mana tulisan sambung-sambung? Ni. Tulisan berangkai ni. Contoh ya. Okey, tulisan berangkai. Ini. Tulislah. Ikutlah ni. Tuan guru besar, ibu bapa kami tulis dalam bentuk tulisan berangkai. Contohnya tuan. Tulisan berangkai ni, bolehlah dia apa? Ini contoh cikgu tuan. Guru besar. Tulisan berangkai. Contoh guru. Ni dia sambung guru. Tapi kita fahamlah. Pastilah boleh baca kan? Tuan ini tuan guru besar. Kamu boleh buat ikut yang kamu biasa buat, tak apa. Ini S A ni cikgu tulis dekat sini tak apa tu, kertas boleh lah. Tuan guru besar contoh. Ibu bapa kami juga akan menjadi tulis macam ni. Ni panggil tulisan berangkai. Jadi tugasan kamu hari ini selain pada rumusan, kamu tulis tulisan berangkai ni. Ayat dah ada, perkataan ikut saja perkataan ni. Tulis dalam buku penulisan dalam bentuk kad ucapan ataupun kamu buat satu kad ucapan. Buat satu kad ucapan macam ni. Buat satu kad ucapan macam ni. Bentuk kad ucapan. Buat satu kad ucapan macam ni. Dalam kad ucapan tu ada tu. Boleh guna kertas A4 ataupun kertas melakat. Potong. Tulis. Dalam bentuk tulisan berangkai ini. Tuan guru besar. Tulis sampai habis. Sampai di sini. Okey. Cuba buat ya. Ni belajar soal tangan. Contoh-contoh pun tak apa. Yang penting dia ada. Tapi kalau boleh, yang boleh dibaca lah. Jangan tak boleh baca pula. Tulisan yang boleh orang baca. Tulisan berangkai yang boleh orang baca. Dia contoh tengok sini. Kan. Ibu bapa, ibu. Ibu guru besar. Kalau ibu, ibu sambunglah. Ibu sambung. Ibu. Dia tulisan berangkai ni dia tak perlu angkat pen. Kalau kamu tulis tu tak perlu angkat pen. Kami. Dia terus je. Saya. S-A-Y-A. Saya. Dia sambung. Dia tak perlu angkat pen. Bukan tulis satu-satu. Tulis bersambung. Jadi kamu cuba buat lah. Okay, kat rumah kita cuba buat. Tak apa. Cuba buat. Kalau tak tengok boleh contoh-contoh. Buatlah sendiri. Di rumah. Okay, nanti untuk ujung minggu ni hantarlah. Untuk semangat cikgu. Okay, faham itu? Murid? Faham? Senyap semua. Faham semua murid? Okay ya. Okay, itu untuk aktiviti pengajaran kita pada hari ini. Ada 2-3 perkara. Pertama sekali kita dah ulang balik pada muka 151 mengenai alam sekitar, kempen alam sekitar, selamatkan alam kita. Lepas tu kita ada buat sajak, kita baca sajak, kita baca petikan berita dan juga kita buat rumusan dan juga kita buat dalam bentuk peta bulatan berdasarkan maklumat mengenai kempen kitar alam, kempen Jom Kitar Kumpul dan Tukar. Okay, selepasnya
kamu akan diakibat rumusan dan akhir sekali kamu menulis kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai. Okey? Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi ada kamu semua ada apa soalan? Ada soalan? Faham semua? Oh, Ngelin ni dah Hana faham lah tu. Semua. Okey? Kalau ada persoalan boleh tanya dalam WhatsApp cikgu, cikgu akan jawab sawah. Ada satunya Afikah ke siapa rajin tanya. Bagus, tahniah pada Afikah yang rajin bertanya. Tak salah. Ada masa cikgu jawab lah. Yang Kak Gium pun ada tunjuk, bagus.